Okay. Cepat Zik. Assalamualaikum. Ni kalau Selamat malam semua. Malam. Jawab Kata malam. Kau sangat kita buat malam. Sihat kan? Alhamdulillah. Okay, kita proceed ya. Today we want to do a presentation of international business about multinational enterprise, MNE. What is MNE? Apa itu MNE? A multinational enterprise, abbreviated as MNE, and sometimes also called multinational corporation, MNC, just multinational or international corporation. Ia adalah suatu perusahaan atau sebuah syarikat korporat yang mengusahakan enterprise producing good or delivering service in more than one country. Yang mengusahakan sesuatu barang atau perkhidmatan lebih daripada satu negara. A multinational enterprise has its management headquarters in one or rarely more than one country. The home country, while also operating in other countries, the host country. Atau secara ringkasnya, suatu syarikat yang besar yang beroperasi di berbagai negara, bukan hanya satu negara. Dia ada banyak. Maksudnya kat sini, multinational, dia ada ibu pejabat atau pusat pengurusan di satu negara. Mungkin juga lebih daripada satu. Lebih jarang lah. Mungkin dua. Dan selalunya pusat pengurusan tersebut berada di negara asal atau mula-mula syarikat itu dibina. Mula-mula bertapak. Kemudian bila dia dah masuk ke negara lain, dia tetap akan beroperasi dekat negara tersebut. Dia punya pusat pengurusan dipanggil host country ataupun negara tuan rumah. Company MNE ini ada banyak. Contohnya KFC, McD, Mercedes, Toyota, Samsung, Nike, Starbucks. Banyak lagi lah. Jadi yang kita nak explain cuma Starbucks. Slide seterusnya. Cuba Ni? Slide seterusnya. Slide. Next. Ni. Next slide. Ni. buat slide. Next Ini. slide dekat lah. Ha? Next slide. Oh, Slide next. kedua. Aku confuse lah. Lepas ni. Lepas ni. Okay. Lepas tu? Aku tak habis. Cepat lah. Slide seterusnya. Itu sebenarnya ni. Aku pun confuse lah. Tak Yang ni lah. kah? Yang mana? Slide nombor 5. Slide 5 tu. 1, 2, 3. Ni? Dan ni? Ada slide nombor 5 tu. Aku pun confuse slide yang mana tu. Slide 5 man. Ni slide berapa? Tak nampak slide yang. Itu slide 3. Tu slide 3. Ni? 4. 5. Dah ada 3 juga. Dia rekod lah ni. Boleh tak? Sikit lah lagi. Conclusion lah. Ni? Boleh lah. Aku nampak slide duduk 3 je lagi. Okay, Tak. man. Pause. Kena lagi. Pause. Okay dah. Starbucks Coffee, a name that is not stranger to the world community, includes available in Malaysia. The fresh coffee with delicious aroma is indeed to be a favorite of many
It is common to know that Starbucks Corporation is the largest coffee shop company in world. Starbucks Coffee pernah kita tahu memang terkenal lah di dunia, masuk negara kita Malaysia. As of 2016, Starbucks own more than 28,000 network shops across 60 countries worldwide, of which 30,000 is in the United States. Ikut rekod pada tahun 2016, Starbucks ini dah ada lebih daripada 28,000 kedai atau rangkaian di 76 negara di seluruh dunia, di mana 13,000 kedai dah ada di Amerika Syarikat atau US. Jadi kita boleh tahu dia berasal dari US lah, atau lebih tepat di Seattle, Washington. Jadi pusat dia di sana lah. Dan untuk pengetahuan, Malaysia dah ada 242 cawangan. Kemudian Starbucks managed to generate income of around USD 21.1 billion for 2050 alone, which is 10 times that more compared to his nearest challenger, Costa, who only generate USD 1.8 billion. 74% of Starbucks revenue derived from drink sale. Another 90% were from the sale of food products, including muffin, sandwich, and others. As of September 2018, Starbucks has 300,000 employees, of which around 157,000 are working in United States. Dan kalau kita tengok dari statistik pendapatannya, dia dapat sekitar USD 21.1 bilion untuk 2015 saja. 10 kali ganda dengan syarikat Costa 1.8 dia. Kalau kita convert pada RM, lebih kurang 85 juta ringgit. Kalau tak salah. 74% daripada pendapatan Starbucks dari jualan minuman, iaitu kopi. 19% lagi makanan, termasuk muffin, sandwich dan lain-lain. Sehingga September 2015, Starbucks mempunyai 300,000 pekerja, di mana 150,000 daripadanya bekerja di US. Jadi, secara ringkasnya, syarikat Starbucks ini dah ada di 76 negara. Mungkin lepas ni akan national enterprise. Okay, faham tak? Okay. Faham kan? Faham. Faham, kita proceed ke slide seterusnya. Silakan Luqman. Okay, ha. Slide seterusnya Luqman. Nampak? Tak ada. Ha? Tak ada. Kata tak ada. Tak ada. Tak betul. Nama mesin tadi dah nak. Ni nampak? Tu. Okay. Teruskan. Alright. Apa dah? Sejarah Starbucks. Nampak the story Starbucks Corporation. Nampak? Yes. Alright. Yes. Nampaklah nak cerita lah ni. Okay, Starbucks was actually founded by 3 former University of State San student Francisco name. Okay, Starbucks sebenarnya diasaskan oleh 3 bekas pelajar Universiti San Francisco, iaitu Jerry Baldwin, Jeff
Sing dan Golden Broker. Saya nak sebut je nak. Faham lah? Okay. Lepas tu, pada rancangan awal, mereka hanya menjual sebiji kopi yang berkualiti dan peralatan pemanggang kopi. But absolutely, mereka tidak menjangka syarikat mereka akan mencapai kejayaan di luar jangka. Luar biasa. Lepas tu, the first Starbucks coffee shop was opened on March 30, 1971 in Center, Washington. Pada mulanya, kedai ni Starbucks dibuka pada 30 Mac 1971 di Center, Washington. Kedai ini terletak di 2000 Wheaton Avenue dan hanya menjual sebiji kopi dan peralatan yang berkaitan sehingga tahun 1976. They then moved to 1912 Pig Place Market where they start selling espresso coffee in 1986. Okay. Mereka berpindah dekat Pig Place pada tahun 1912. Lepas tu, pada situlah mereka mula menjual kopi espresso pada tahun 1986. Okay, next slide. Apa nampak apa? Nampak forward start Tak innovation. nampak. Tak Guna mouse nampak. lah Zina. Nak dia nak kena letak. Apa tadi? Nampak? Oh my god. Nampak. Nampak? Forward. Forward. Saya nak sebut nama dia. Okay. Sudah lagi. Tak naik Yelah. Baiklah. Okay. Ni pelibatan Howard Stark. Stark ni Starbucks lah. Di Starbucks. Cakap Howard dah. Okay. Pada tahun 1981, in 1981, Howard pertama kalinya memasuki kedai Starbucks. Dia pertama kali masuk kedai Starbucks tu. Lepas tu, pengalaman pertamanya adalah merasa kopi Starbucks yang enak membuatkan dia ingin mengetahui lebih banyak mengenai syarikat itu. Ya, Starbucks Coffee made him want to know more about their company. And then beberapa tahun kemudian dia bergabung dengan Starbucks sebagai pekerja biasa. Mula dia kerja biasa dulu. Ya, pada tahun tu. Lepas tu seterusnya pada tahun 1983 Howard pergi ke Itali dan merasa tertarik dengan kedai kopi di sana. Dia pergi Itali pula. Lepas tu kat Itali tu mempunyai suasana yang indah. Dan menjadi pengalaman menghirup segelas kopi menjadi lebih romantik. Be more romantic, ya. Lepas tu the experience memberi idea yang akan mengubah hidupnya, iaitu membawa budaya kedai kopi Itali dikembalikan ke Amerika. Dia bawa resepi kopi tu kat Itali tu, dia bawa pergi kat Amerika pula. And
Okay. Lepas tu, okay, selepas dekat Amerika, lepas balik Amerika, dia mula meniaga kedai kopinya sendiri, iaitu Gionel. Okay, pada Ogos 1987. Lepas tu dia membeli Starbucks dari pemilik asalnya, Herbert Starbucks from the original owner. Took financial assistance from local investors, melalui bantuan keuangan dari pelabur tempatan. Lepas tu Forward secara agresif mengembangkan perniagaan dengan membuka lebih banyak gerai di luar center. Buka kedai, berkembang lah. Okay. Pada tahun 1989, Starbucks memiliki sebagai 46 kedai pada tahun itu, dan dia perlu dipanggang sehingga they need to be rolled up to 2 million pounds, sekitar 907,000 kilogram kopi setahun setelah permintaan pelanggan. Selepas tu, kerana populariti Starbucks yang meningkat dengan pesat, Forward merasa tekanan untuk membuka lebih banyak gerai secepat mungkin untuk memenuhi permintaan yang ada. Jadi, Forward strategi to expand Starbucks empire. Dan sekarang dia dah Starbucks dia dah berluas dah. Okay, seterusnya ini aku dah. Next. Ni siapa pula? Ya, bisa tak dengar tak? Ha? Dengar tak, Lumai? Dengar tak? Dengar. Dengar. Yang ni pula Howard punya strategi untuk kembangkan Starbucks Empire ni. As of 1992, Starbucks had more than 155 outlets and generate annual revenue up to USD 72 million. That same year, Howard opened up initial public offering IPO for Starbucks in NAS, DAQ, Nasdaq Stock Exchange for the sake of to increase more public investment as one of its strategies to grow faster. Okay, tahun 1992 ni Starbucks ada lebih daripada 135 kedai dan dapat jana pendapatan tahunan sehingga USD 72 juta. Tahun yang sama juga Howard ni buka IPO untuk Starbucks di bursa saham Nasdaq ni untuk tingkatkan lebih banyak pelaburan awam untuk berkembang lebih pantas. Okay. Yang kedua, the market value of the company was estimated to be around USD 271 at that time. And Howard has sold as much as 12% of his company shares at it value USD 25 million to raise small funds to double the amount at outlook for the following 2 years. Okay, nilai pasaran sekitar USD 271 juta dan Howard ni jual 12% saham syarikat pada harga USD 25 juta untuk kumpul lebih dari 2 tahun. Okay. Next, in 1996, Starbucks finally managed to penetrate the international market outside North America by opening its first outlet in Tokyo and later in the same year in Singapore. Tahun 1996 ni, Starbucks akhirnya berjaya tembus pasaran global iaitu luar North America dengan buka gerai pertamanya di Tokyo, Jepun dan pada tahun yang sama di Singapura. Okay, next. Next. Okay. 2 years later, Starbucks a company based in United Kingdom, the Seattle Coffee Company for a USD 83 million. They changed the name of all 5 outlets of the company to Starbucks and start the entry of the coffee shop to the United Kingdom market.
2 tahun kemudian pula Starbucks ni beli satu syarikat yang ada dekat UK iaitu syarikat Kopi Sitter dengan harga USD 83 juta. And then mereka tukar nama semua 65 kedai tu ke Starbucks dan mulakan kemasukan kedai kopi ke pasar Inggeris. Again in 2003, Starbucks had bought Torrefazione Italia and Cittadella Coffee for a fee of USD 72 million. This acquisition gave an additional outlet of 150 stores to Starbucks. In 2007, Starbucks has opened its first outlet in Rusia. Okay, pada tahun 2003 pula, Starbucks ni telah beli Torrefazione Coffee dengan harga USD 70. Bagi tambahan 150 kedai Starbucks. Pada tahun 2007, Starbucks telah buka gerai pertamanya di Rusia. Dan yang terakhir, in 2012, Starbucks bought a tea shop company, Tivana. It worth of USD 620 million. As of 2013, Starbucks begin target worldwide market with new focus on opening many outlet in countries in South Asia and South America. Okey, tahun 2012 pula Starbucks beli syarikat kedai teh Tivana harga USD 620 juta. Lepas tu tahun 2013 ni juga Starbucks mula sasarkan pasaran dekat seluruh dunia dengan fokus baru untuk buka lebih banyak kedai dekat Asia countries dan Amerika Selatan. Dah. Responsibility dia, tanggungjawab prinsip utama di syarikat kopi Starbucks bertujuan untuk bekerjasama secara beretika dengan semua pembekal dengan memberikan nilai wajar kopi kepada pembekal kopi Arabica yang baik untuk mereka yang bekerja keras. Syarikat ini juga mengamalkan this company also practice environment friendly, choosing eco-friendly option whenever possible. Maksudnya mereka lebih kepada alam sekitar lah kan. Lepas tu pengkhususan pekerjaan di Starbucks khususnya kursus terutamanya di peringkat runcit. Sebagai contoh, beberapa kedai beroperasi dengan pemacu melalui tingkap pandu pada masa tertentu akan ada 4 pekerja yang bekerja untuk mengendalikan pandu lalu melalui tingkap. Satu untuk mengambil pesanan, satu untuk mengambil wang tunai, satu untuk menguruskan mesin espresso yang dapat mengisi di mana perlu. Okey, habislah kot. Ikut pula. Ya. Nampak slide? Masih slide aku kot. Tu. Buat. Ada lagi 3 minit lagi. Oh betul. Okey. Okey, span of control tu kan, dia jangka masa kawalan. Dia mempunyai pengurus daerah dari 8 hingga 10 kedai. Lepas tu dia mempunyai bilangan pekerja yang tepat yang boleh dikendalikan oleh seorang pengurus yang paling proaktif. Okay, poin nombor kedua ialah chain of command. Dia tu maksud dia macam mas, kopi lah. Serangkaian arahan. Okay, struktur organisasi Starbucks ni dia terdiri daripada anggota dewan yang membuat keputusan dengan CEO. Ketua pegawai eksekutif iaitu CEO. Kemudian dia bincang dengan
dan membincangkan rancangan dengan ketua mereka untuk melaksanakan peraturan. Formalization. Dan Starbucks ni dia melakukan pekerjaan yang baik. Dan memformalkan pekerjaan mereka dengan melatih pekerja mereka. Okey, dia macam ni. Tengok. Okay. Okey, dia macam ni. Macam pekerja baru kan, lepas tu hantar latihan dulu. Bagi lepas pro dulu. Okey. Okay. Next. Next oi. Okey. Kesimpulannya, Starbucks bukan saja yang terkenal minuman kopi. Lepas tu dia ada macam-macam lagi kat Starbucks ni. Dia ada sandwich, pastry, lepas tu kolek-kolek, lepas tu macam-macam lagi. Depa ni kan bermula dengan jual biji kopi lah masa tahun 1970. Lepas tu Starbucks kan dia memperoleh keuntungan berbilion dolar setahun sebagai hasil kebijaksanaan Howard Schultz. Betul tak? Howard Schultz. Okay. Betul. Ya. Betul tak? Okay. Ya, boleh. Boleh. Okey, lepas tu, mereka ni kan, mereka menerapkan strategi perniagaan yang efektif untuk memenuhi permintaan. Permintaan pelanggan lah. Lepas tu kan, mungkin nanti ni kat Malaysia kan, ada anak-anak muda Malaysia yang berjaya di peringkat ini. Baca ni Android. Tak boleh lah. Okay. Yang last kan. Mungkin nanti ni, suatu hari nanti ni ada tak macam mana ni? Anak muda daripada Malaysia yang macam meniaga yang level dia kan hampir sama macam Starbucks ni. Kita tengok nanti ni. Okay dah. Okay dah. Dah oi. Siapa nak ucap sikit? Dah oi. 1 minit. Asyik sambung. Sambung sekian. Okay, dah. Nak habis lah 1 minit.